أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء الله الصالحين كافة المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita sekalian. Saya suka nak mengajak tuan-tuan selalu bersyukur pada Allah di atas kehidupan yang masih Allah berikan. Kita masih hidup, kita masih bernyawa, masih bernafas. Yang mana kita faham semua ni pinjaman daripada Allah untuk kita sementara. Kerana lepas ni kita akan dicabut nyawa, kita akan dikembalikan balik oleh Allah kepada Dia. Sebab kita daripada Dia dan kita akan kembali kepada Dia. Cuma masalah yang menentukan kepulangan kita semua. Siapa yang dahulu, siapa yang kemudian, semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hanyalah menanti saat dan waktu. Tapi katakan hari ini alhamdulillah dah beberapa bulan kita tak dapat bersua. Malam ini dapat sama-sama kita kembali bersama dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pihak saya, syukur banyak pada Allah taala di atas segala pengajaran daripada COVID-19 ini. Saya nak ajak tuan-tuan melihat benda ni dengan positif. Tengok COVID ni dengan cara yang melihat dengan pandangan yang betul. Mengapa Allah izinkan semua benda ni? Ialah kerana nak mendidik kita sekalian untuk memahami bahawa satu benda yang tak nampak tapi amat power. Kan? Satu benda yang tak nampak tapi amat ditakuti oleh manusia. Yang ni satu virus yang kalau dibesak dia dengan berapa puluh kali ganda baru nampak rupa dia. Benda kecil. Jauh daripada itu sebenarnya Allah nak habang dia yang kamu tak nampak itu, dia super power. Bukan nampak COVID tu, nampak dia. Kerana tuan-tuan, orang yang berakal suka nampak apa Allah buat. Sedangkan orang jahil, orang yang bodoh, orang yang jahil nampak manusia buat. Benar seperti mana kata Hikam atau Al-Iskandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, betul. Kata Syekhuna Imam Ata'ala Al-Iskandari rahimahullah dalam kitab Hikam dia, nak kenal siapa orang yang jahil, siapa orang yang zakir, orang berakal dengan orang jahil, tak mana timbang dia. Dia kata apa? Dia kata al-ghafilu yanzuru madza yaf'al. Orang bodoh ni, orang yang tak ikut akal, orang jahil,
Orang yang apa, yang ghafil, orang yang lalai daripada Allah ni, dia suka tengok apa manusia buat dan apa yang dia buat. Dia tak nampak, melainkan nampak dia buat apa, orang buat apa. Tu orang lalai daripada Allah. Sedangkan hikam kata wal aqilu ay dzakiru, orang yang ingat Allah dan berakal ni sebab dia, mereka itu ialah orang-orang yang zuru madza yaf'alullahu bih. Dia nampak, dia tengok apa yang Allah duk buat kat dia. Ini beza di antara orang yang berakal dengan orang tak ada akal. Beza antara orang lalai dengan orang ingat Allah. Yakni orang lalai dia nampak manusia buat. Oh, Covid ni negara ni buat. Betul jugalah. Berkelahi antara Amerika dengan China, tuduh kau ni lah hang mula, kau ni lah mula. Itu orang lalai. Sedangkan orang yang berakal melihat Allah izinkan Covid ni untuk pulangkan balik hati kita pada Allah, untuk reti bahawa dialah sebenarnya Tuhan yang berkuasa. Dan tuan-tuan, jom cari balik sebentar lalu untuk tazkirah ataupun sebagai mukadimah balik tuan-tuan. Jom kita checklist balik, senaraikan balik banyak mana kebaikan Covid-19 ni untuk kita baru-baru ni. Bagi saya dapat jugalah jawapan dia. Dan antara jawapan yang cukup kita seronok nak sebut ni tuan, ialah dengan sebab Corona atau Covid-19 ni ramai yang bersatu balik keluarga itu. Dulu anak ke mana, mak ke mana, ayah ke mana, maghrib ni lah dulu lah. Bila Covid baru ni semua anak ada di rumah, PKP tak lebih mana. Anak duduk rumah, duduk dengan ayah, ayah duduk dengan anak, makan bersama, malah bersalat bersama. Tak pernah-pernah baru ni tuan-tuan, tak pernah-pernah nak bulan puasa jadi imam. Tahun ni pakat-pakat jadi imam. Hak sempoi lagi, tapi dia kata sempoi kan, hak sempoi lagi, baru ni pakat-pakat jadi tu khatib main raya. Pegang habis semua, penyapu pun pegang. Apa amat tak pegang habis, penyapu, kayu apa semua buat. Tongkat. Pakat-pakat belajar jadi tu imam, pakat-pakat belajar jadi tu khatib. Kebaikan dia. Kan, tidak bulan puasa dulu, sebelum-sebelum ni komplain macam-macam tu imam. Baca tak sedap. Lagu dan tak tahuan. Orang macam nahwan, dia tak tahuan. Tahun ni dia jadi imam, baru dia tahu betapa susahnya jadi tu imam. Tidak ada komplain panjang sangat, pendek sangat, laju sangat, macam-macam apa komplain tu nak. Tahun ni baru tahu betapa susahnya jadi imam itu. Susah siapa tuan? Duk ulang ayat tu, inna atayna. Kenapa? Kamak bini kata tak ada ayat lain ke? Qul Allah pula. Lepas tu tak tahu ayat ke mana, inna atayna balik. Isteri kata bang, ubahlah ayat tu. Malaikat pun tak tahu tulis dah, salah banyak tu. Bini dia kata kat dia, bukan kita kata. Bini dia kata kat dia. Dia kata yang ni lah yang ada pun. Elok buruk ke yang ni lah. Maknanya tuan, dia maknanya kita belajar sesuatu daripada Covid. Banyak kita belajar. Tengok kebaikan-kebaikan yang Allah izinkan. Tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian, masa pendek saya tak panjang-panjangkan kalam malam ni. Kita nak mengaji insya-Allah sikit. Masa sejam aja. Baru ni saya dirostak semua juga. Kan? Ramai juga yang ada di Masjid Al-Umrah. Kawasan Umrah ni tuan-tuan tahulah, datuk-datuk ramai kan. Saya pun terlajak juga tanya datuk, "Jom datuk, jam bunyi ni." Dia berkata, "Ustaz, turui bila?" Turui bila suku. Dan tapi daklah malam ni adalah kita berhenti awal. 8.45 kita berhenti. Itu obat ke tu obat lahum? Baik tuan-tuan dan sekalian, kita sambung malam ni insya-Allah pengajian kita untuk kita mencari jalan. Apa kita nak baca ni tuan-tuan? Ialah sifat-sifat ataupun amal-amal orang yang salihin. Kita nak tahu macam mana jadi orang soleh. Kita nak tahu macam mana cara nak jadi orang yang soleh. Tak tahulah tuan-tuan nak jadi apa, saya tak tahu. Ada orang nak fikir nak jadi apa, tapi sebenarnya satu tujuan kita ialah kita duk belajar. Allah bagi kita hidup ni pasal dia nak suruh kita belajar macam mana nak jadi orang soleh.
Tak tahulah kalau tuan tak mau jadi orang soleh, saya tak tahu. Tapi hasrat kita sebenarnya, hasrat Nabi SAW, hasrat ulama-ulama, malah kehendak Allah atas kita pun, dia nak kita jadi orang hambanya yang soleh. Saya ulang balik, mengaji bukan harap jadi pandai, mengaji harap jadi orang soleh. Sebab kalau pandai, esok dia jadi pandai-pandai. Kan, pandai saya tak apa, dia main dua jadi pandai-pandai, dia main tiga memandai-mandai, jadi dia teruk lagi. Tak payah. Maka jom belajar jadi orang yang nak soleh dengan Allah. Tuan-tuan, anak hantar anak pergi sekolah sama juga, bukan suruh jadi pandai, niat bukan suruh jadi pandai, niatkan aku hantar anak cucu aku ke sekolah untuk jadi orang yang soleh. Benar kalau gitu, benar. Tuan-tuan, jadi orang siddiqin, orang benar. Kalau tidak, tipu kita. Sebab tujuan mengaji, saya ulang balik tuan-tuan, ingatan balik, tazkirah balik, tujuan mengaji untuk apa? Jawab dia, tujuan mengaji untuk kenal Allah Subhanahu wa taala atas firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqah. Belajarlah kamu untuk kau kenal Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu tujuan nasihat. Jangan lari petajuk dia. Jangan lari petajuk kehidupan. Belajarlah untuk kenal Allah. Ni macam ni sama juga tuan-tuan, kita belajar ni sebab kita nak kenal diri kita dan nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kitab yang kita nak baca ni nak tunjuk jalan macam mana nak jadi hamba Allah yang salihin. Inilah cerita kita, inilah ingatan kita, inilah kemahuan kita. Semua kita ni tuan-tuan. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua kita. Hasrat satu je, kita nak jadi orang yang paling soleh. Atas mugubi ni. Nak jadi orang soleh. Dalam pekan Jitera, bandar Jitera ni, kita jadi orang yang paling soleh sekali. Jom kita lawan. Jadi perlombaan kita dalam ibadat, perlombaan kita dalam mengaji, pulun duk mengaji dan sebagainya, kena himpun maklumat, nak himpun pengetahuan untuk buat amalan supaya kita jadi orang yang paling soleh depan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bincang malam ni insya-Allah tuan-tuan, macam mana sifat orang soleh yang ke-21 dalam kitab ni. Siapa ada kitab, rujuk balik muka surat yang ke-70. Sifat yang ke-21, yakni orang soleh sentiasa belajar untuk buang sifat munafik. Ni sifat ni cerita dia malam ni, cerita dia. Orang yang nak soleh ni, sesiapa yang teringin dia soleh, dia kena ada satu perasaan. Perasaan apa? Perasaan nak buang sifat munafik. Tuan-tuan yang sekalian, sifat munafik ditimbang dengan satu benda. Maknanya macam ni. Maknanya apa tuan? Kita Islam dah. Islam dah. Maka payat kedua selepas Islam ialah mukmin. Selepas muslimin, selepas muslim, jom jadi mukmin. Kita Islam dah. Maka jangan duduk tangga Islam tu. Kita nak naik ke tahap yang pertama atau tahap kedua yang tertinggi, yakni tahap orang yang mukmin. Apa sebab kita jadi orang mukmin? Kerana orang mukmin ialah orang yang dipanggil oleh Allah. Orang mukmin ialah orang yang dapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bukan tangga Islam kita nak duduk. Kita Islam alhamdulillah. Cuma kita nak bergenjak, kita nak bergerak untuk jadi orang yang kedua. Golongan kedua ini golongan mukmin. Kalau Islam, muslim lawan dia kafir. Kalau mukmin lawan dia munafik. Dia punya apa? Stage dia ataupun dia peringkat dia. Maka bila kita jadi mukmin, terhindarlah sifat munafik. Jadi orang yang salihin, orang mukmin yang salihin ialah orang yang berusaha belajar untuk buang sifat munafik. Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, hadis yang kita belajar, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda munafik tu tiga, buang yang ni. Apa dia? Tiga tu. Idza haddatsa kadzaba, bila cakap bohong, buang. Buang. Bila cakap dia jaga kalam supaya tidak berbohong. Boleh tuan? Boleh. Boleh Boleh, kita boleh buang. Kena azam yang benar.
So, jadi orang yang benar, jom belajar cakap benar. Tuan, saya bagikan tips dia untuk jadi benar. Nak buat apa ayat nak amal. Ayat ni diberi sekali oleh guru saya sendiri, Syekh Yusuf Riq Al-Baqur Al-Hasani, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan-tuan juga pernah jumpa dia, seorang ulama keturunan Nabi SAW sama-sama Hasan. Dia kata apa? Dia kata tentang bab ni, baik, nak jadi orang yang nak keluar daripada munafik itu, tanda-tanda munafik itu 3. Bila bercakap bohong, kan? Bila cakap bohong, maka ayat satu amalan yang diberikan oleh guru saya sebagai tuan-tuan, untuk saya berikan tuan-tuan juga. Tuan-tuan nak jadi orang benar ni, buka surah Isra ayat 80. Ambil ayat tu, doa pada waktu salat tahajud, atau pada satu dalam salat taubat, atau dalam salat hajat. Ayat 80 surah Al-Isra. Apa ayat dia? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Guru saya kata ambil ayat tu untuk hang baca, supaya niat dia untuk minta kebenaran daripada Allah, agar kita jadi orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 80 surah Isra. Ayat ni pun saya ijazah ke tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan. Silalah. Terima tak? Silakan. Saya benarkan. Yang saya ambil daripada guru saya sendiri, saya serah ke tuan-tuan untuk beramal. Beramal untuk apa? Untuk jadi orang siddiq. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku ni termasuk dengan golongan orang yang siddiq. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari dunia ni jadi orang yang siddiq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku di sisimu penolong. Jadikanlah engkau daripada aku, engkau bantu aku, engkau tolong aku. Kerana pertolongan yang sebenar-benarnya, engkau lah tolong aku, ya Allah. Ayat apa? 80 surah Al-Isra. Ambil ayat itu, amal untuk jadi orang yang siddiq dengan Allah Ta'ala. Sujud pada Allah, kalau asli amalan dia buat sembahyang hajat, atau sembahyang taubat, atau sembahyang tahajud. Sujud terakhir sebut pada Allah doa ni berulang-ulang kali sambil kata pada Allah, ya Allah, izinkan aku, jadikan aku orang yang benar bertuhankan kamu. Jadikan aku orang yang benar bernabikan Muhammad. Jadikan aku orang yang benar dalam Islam ini. Jadikan aku orang benar dalam ucapanku, perbuatanku, perasaanku. Jadikan aku orang yang benar, ya Allah. Ini antara doa ataupun benda yang kita boleh selitkan dalam doa kita itu, agar kita jadi orang yang benar. Tuan-tuan, Allah muslim, Allah hidup kita lagi. Untuk apa Allah hidupkan kita, tuan-tuan? Untuk kita bergenjak, berubah diri daripada tak benar kepada benar, daripada orang bohong kepada orang yang benar. Allah beri peluang. Allah tak mati kita lagi ni. Kenapa? Kerana Allah sayang kita, dan Allah nak bagi kat kita peluang untuk menjadi orang yang benar, supaya kita termasuk dalam golongan yang ketuanya nanti ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama membawa liwa'ul hamd. Di hari kiamat nanti, kata setengah tafsir, orang yang membawa bendera kepujian untuk lalu depan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa bendera As-Siddiqin. Maka ketika mana kita jadi orang benar As-Siddiq, kita akan dibawa oleh Allah atau malaikat, bawa masuk dalam golongan tu untuk lalu depan Allah Ta'ala. Dan siapa masuk golongan Siddiqin, mereka ni termasuk dalam golongan yang yudkhul jannah bighairi hisab, masuk syurga tak ada hisab. Tuan-tuan, siapa masuk golongan Siddiqin, maka dia akan masuk syurga tak ada hisab. Maksud tak ada hisab ni, hang baik ke, hang jahat ke, hang dosa banyak ke, Allah kata hang masuk, aku tak kira. Sebab kamu termasuk dalam golongan yang Allah berikan peluang masuk syurga, tak ada hisab apa-apa. Tuan-tuan, kita ni takut mati pasal apa? Antaranya sebab kita fikir nak kena hisab di kubur ni, nak kena soal, nak kena tanya, nak kena jawab. Allahu Akbar. Jadi kita susah hati. Cerita pasal mati tak mau dengar langsung dah, pasal takut.
Kenapa takut? Takut antara takut nak berdepan dengan soalan-soalan, takut nak berdepan dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat yang banyak. Tiba-tiba tuan, ubat dia satu je. Nak selesaikan masalah soalan-soalan daripada malaikat, nak selesai soalan-soalan daripada Allah Ta'ala, satu je. Jadi orang siddiq, engkau akan dilepaskan oleh Allah. Nah, ulama bagilah betapa Abu Bakar Siddiq ni tuan, Allah sayang dia. Selepas Nabi SAW, orang yang paling Allah sayang ialah Abu Bakar. Dan kedua yang paling disayang oleh Allah Ta'ala selepas Abu Bakar ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pasal apa ni? Sebab dia jadi orang yang siddiq, orang yang meminta pada Allah agar jadi orang yang benar. Kalau gitu jalan dia tuan, Sayyidina Abu Bakar dah tunjuk jalan dekat kita. Jalan dia dah lalu dah. Dia tunjuk jalan kita pula jadi orang yang benar macam mana. Maka jom jadi orang benar. Habuan dia cukup besar. Jadi orang yang benar, habuannya teramat besar. Si Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa habuan dia? Udkhul jannah bighairi hisab. Masuklah ke syurga ku, kata Allah, tanpa ku hisapkan apa-apa. Allahu Akbar. Jadi golongan ni bukan golongan yang tak boleh kita capai. Golongan ni boleh kita masuk dia. Kita boleh masuk golongan tu. Jangan tak apa, kami nak buat macam mana ustaz, kami orang biasa aja, ustaz tak apa. Tak nak. Siapa boleh masuk golongan ni? Dengan syarat jadi orang yang benar. Benar pada kalam, benar pada perbuatan, benar pada perasaan. Tuan-tuan dan sekalian, benar ni mengikut mana? Benar mengikut solat antaranya. Pasal apa kita baca Fatihah bagi elok? Tak baca merapu, tak baca ikut suka. Bila tak sembahyang kita baca Fatihah dengan cara baik, 7 kali berhenti, jaga tasydid yang 14, jaga huruf-hurufnya, antaranya kan, jaga kalam, jaga sebagainya. Apa sebab kita diminta jaga kalam, jaga Fatihah? Kerana menjaga kalam dan Fatihah itu sebab untuk kita bercakap benar di luar pada solat. Tapi sayangnya tuan-tuan, betapa orang solat cakap dia tak bohong. Dia cakap betul, dia baca pun elok, luar sembahyang pembohong. Kerana dia tak ambil kesan solat itu. Patutnya bila Fatihah baca elok, surah baca elok, tak merapu, baca pun tak mahu baca elok. Mana baca elok tu nak ajak lidah kita jadi bercakap benar. Perbuatan yang benar, rokok dengan imam, i'tidal, bagi imam dulu, kita turut dulu. Semua tu nak bagi tahu, nak ajak kita latih kita jadi orang benar, ikut perintah. Ini hikmah solat. Bukan suruh sembahyang tu ambil apa? Ambil akhlak yang terbit daripada solat-solat yang baik. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Baik, maka jom jadi orang benar. Apa kita nak buat? Malam ni kita buat. Saat lagi boleh buat. Ambil ayat 80, apa yang sikit? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat ni guru saya Syekh Yusuf bagi ijazah kat saya banyak kali. Di sini dia bagi, dan waktu saya berada di Jordan nak pergi dekat dia di Beirut 2010. Saya telefon dia, Syekh, pelajar-pelajar Jordan minta saya baca kitab hikam. Kan waktu saya melawat Jordan tahun 2010, tahun yang saya jumpa dengan Syekh Salah ni, hafizahullah. Saya telefon Syekh Yusuf sebab saya nak pergi lagi 2-3 hari, saya nak pergi, atau seminggu lagi saya nak pergi ke Beirut daripada Amman. Telefon dia, Syekh ada sini lagi, dia kata aku bawa balik daripada Canada. Saya pun dah tahu Syekh ada di Beirut, saya pun nak beritahu minggu depan aku pergi dengan Syekh. Bila ambil itu, saya kata, Syekh, budak pelajar-pelajar Mu'tah ni, pelajar-pelajar Jordan minta aku baca kitab hikam. Aku nak buat macam mana, Syekh? Minta doa sikit. Dia kata, payah apa, akan aku bagi kat hang dah. Dia kata, so ayat 80 surah Isra' tu ambil, amal yang tu, nanti Allah bukakan pengetahuan kitab hikam kat hang. Sebab doa tu menjadikan kita orang benar. Benar untuk menafsirkan Al-Quran, benar untuk tafsirkan agama, dan benar untuk tafsirkan kitab hikam dan ilmu lain. Jadi orang benar, tak bohong. Kerana ini mauqif ulama-ulama bercakap atas ilmu yang benar daripada Allah, tak tipu. Baik, maksud kita tuan, jom jadi orang benar. Baik.
Jadi sebentar balik asas dia Islam, Muslim lawannya orang kafir. Dan mukmin itu sifat mukmin berlawan dengan sifat satu lagi sifat munafik. Maka siapa munafik dia tak beriman. Siapa beriman dia tak munafik. Tidak akan bersatu di antara munafik dengan beriman sama sekali. Tak akan jadi mukmin orang munafik dan tidak akan munafik sebagai orang yang mukmin. Salah satu. Baik tuan-tuan dan muslimin. Pernah satu cerita. Ada satu orang pemuda masuk Islam di zaman Nabi SAW. Bila dia masuk Islam, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni hobiku mencuri." Kan? Cerita tu kan? Dia kata, "Ya Rasulullah, aku hobiku mencuri. Izinkan aku mencuri, boleh tak?" Dia minta izinkan Nabi nak curi. Nabi jawab apa anda? Agak Nabi jawab apa? Kalau pencuri tanya tuan, "Saya izin curi, boleh tak? Apa nak bagi tak?" Nak bagi tak? Tak bagi kan? Nabi kata apa? Silakan. Dia kata, ini sudah bagus. Ini sudah bagus ni, masuk Islam boleh curi. Tapi Nabi kata satu je. Hang boleh curi, tapi satu aku minta, jangan menipu. Nak. Hikmah Nabi nampak cantik. Nabi kata dia, hang boleh curi, tapi jangan tipu. Okey, cantik. Dia kata saya setuju. Saya boleh curi tapi saya tak tipu. Esok ni pergi curi sungguh. Dah boleh curi ni kan, lesen besar kan, boleh curi kan. Bila boleh curi dia pun curi. Bila dia curi balik rumah dia termenung. Kalau aku jumpa Nabi tanya aku nak buat apa? Kan Nabi kata jangan tipu. Kan ahli aku tanya jangan tipu. Maka dia bercuri balik rumah, dia kata kalau aku jumpa Rasulullah kata jangan tipu. Boleh curi. Aku curi. Aku nak buat kata aku curi ke aku tak curi? Maka dia kata aku tak boleh tipu. Jadi hari mula bila curi terus main insaf hati dia kata curi boleh, tipu tak boleh. Macam mana aku nak jumpa dengan Nabi sedangkan aku tak boleh bohong? Dan malam kata tak jadi lah. Dia hantar balik barang curian dia. Malam esok tu dia pergi hantar balik. Bukan dia pergi hantar lah. Malam esok dia pergi hantar balik rumah barang curi dia. Esok jumpa Nabi. Sedang hati dia kata, Nabi kata, hang macam mana? Okey, curi tak? Tak ya Rasulullah. Aku curi semalam tapi aku pergi balik. Nabi kata benar engkau. Nabi kata hang benar. Inilah sifat ahli syurga. Inilah sifat orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan sekalian. Jadi benar itu sifat orang mukmin. Tipu itu sifat orang munafik. Kalau gitu punya keadaan tuan-tuan, jom kita sedar balik. Kita ni dah mana satu? Mukmin ke munafik? Tipu banyak ke benar banyak? Kalau kita pernah tipu banyak, kita munafik. Kita tobat pada munafik, jom kita buang sifat munafik dan kita nak jadi orang mukmin yang sebenar. Ini benda yang kita nak bacakan sama-sama pada tajuk buang sifat munafik. Ini satu keutamaan untuk berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik.